Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di mana saja anda berada di Malaysia, baik di Singapura maupun khususnya rakyat Kelantan. Pada hari ini, pada petang ini, petang Jumaat yang sangat mulia, kita berkampung di sini selama 2 hari sempena Jom Heboh dan hari ini Al-Kuliah tampil dengan siaran langsung pada petang ini untuk rakyat Kelantan khususnya. Nampak depan sini beriuk-riuk ramainya rakyat Kelantan untuk menonton Al-Kuliah secara live di di Jom Heboh Kelantan. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hari ini, pada petang ini kita akan menampilkan topik tajuk yang berkaitan dengan benda yang tiap hari kita duduk jamah dia, kita duduk sentuh dia, kita duduk mamah dia, kita duduk telan dia, iaitu berkaitan dengan makanan. Dan tajuk kita ialah makanan sunnah. Jadi barangkali kita terfikir juga, ada ke makanan sunnah ni? Makanan kunyah ada. Makanan sunnah ada ke tidak? Bukan saya selayaknya menjawabnya, tuan-tuan puan. Kita ada ahli panel kita. Sebelum itu, tuan-tuan puan, saya perkenalkan penonton-penonton kita di Jom Heboh di Buh Kota Ilmu di Kelantan pada petang ini. Penonton-penontonnya lah Puspanita, Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan, dan juga kaki tangan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan, dan juga seluruh rakyat Negeri Kelantan yang hadir. Saya lihat ramai ribuan lah, bukan ratusan, ribuan orang yang datang berkunjung ke Buh Kota Ilmu pada petang ini untuk melihat secara langsung Al-Kuliah. Barangkali ini kali pertama mereka melihat secara langsung Al-Kuliah. Syabas pada anda semua. Tuan-tuan dan puan, kita perkenalkan siapakah ahli-ahli panelnya yang akan bercakap tentang makanan sunnah. Mesti ada 2 orang kan, satu cerita bab sunnah, satu cerita bab makanan. Saya tolong makan, bolehlah tuan-tuan. Siapakah mereka? Mereka ialah saya perkenalkan yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad, itu merupakan seorang pensyarah kanan Universiti Malaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kelantan, orang Kelantan dia ni balik kampung. Panelis yang kedua ialah yang bahagia Puan Nur Eliana binti Awang, iaitu pegawai dietetik Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga orang Kelantan. Tuan-tuan dan puan, hebat orang Kelantan kan, balik negeri untuk melangsungkan Al-Kuliah di sini. Jadi tuan-tuan dan puan, siapakah penaja sumbangan-sumbangan untuk orang kata penonton-penonton yang bertanya, yang bertuah pada petang ini? Tak lain tak bukan, penajanya ialah yang pertama ialah produk Jus Tok Guru yang depan saya ni lah, yang anda lihat di kaca TV anda pun, ia juga produk Jus Tok Guru yang tersohor dan termasyhur itu. Ni saya angkatlah kalau tuan-tuan lihat. Jangan tengok saya ya, tengok produk Jus Tok Guru ini. Jadi tuan, ada jus dan macam-macam. Barangkali inilah makanan sunnahnya. Nanti kita minta Ustaz Roslan komen ya. Dan begitu juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sendiran Berhad yang telah menyumbangkan 2 majalah, satu untuk muslimat namanya Anis, satu untuk kanak-kanak namanya Asuh. Jadi tuan-tuan bolehlah dapatkan di mana-mana saja kedai buku yang berhampiran dengan tempat anda. Apa pun perempuan, tanpa buang masa, pada petang ini kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada yang bagi Ustaz Roslan sebagai pembuka tirai ataupun mukadimah Al-Kuliah pada petang ini. Ustaz, Nabi pernah bersabda, mafhumnya saya baca mafhum Ustaz ya, siapa yang ikut sunnahku bererti dia telah cintakan kepada aku, dan siapa yang cinta kepada aku dia akan masuk syurga. Boleh tak Ustaz ceritakan apakah yang masukkan dengan makanan sunnah? Sunnah Nabi kita tahu barangkali, tapi makanan sunnah tu apa Ustaz? Sila Ustaz kupas, sila Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya pengajar Ustaz Fauzi dan seteruskan panel petang ini Puan Nur Eliana Awang. Seterusnya sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, termasuk yang berada di dataran kita pada petang yang berkat ini. Sesungguhnya apa yang kita bicarakan sesuatu yang berkait dengan soal kehidupan seharian kita. Kerana soal makan ni tuan-tuan, soal berkait dengan tabi'i manusia. Siapa yang tak makan? Semuanya makan. Termasuklah binatang, alam, cakap walaupun makan juga, apalagi manusia. Persoalan kita dalam hidup ini tuan-tuan ialah, bila bercakap tentang soal makan, sumber apa yang kita makan itu? Kalau kita sekadar makan, akhirnya kita dimakan. Dimakan oleh hati, oleh jiwa, akhirnya kita lemah, lembek kata orang Kelantan. Laih kata orang Kelantan ya. Yang kita bercakap ialah makan apa sebenarnya?
maka bicara kita adalah tentang makanan sunnah. Makanan sunnah bermaksud kita bercakap tentang makanan-makanan yang Nabi makan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai makanan baginda sallallahu alaihi wasallam seawal bagi hidup sampai ke wafat Nabi sallam. Sepakat ulama menyatakan bahawa ada 8 makanan sunnah. Yang pertama ialah kismis. Yang kedua, kurma yang dinamakan kurma madu. Yang ketiga namanya kurma ajwa. Yang keempat, madu. Yang kelima, buah tin. Yang keenam ialah minyak zaitun ataupun buah zaitun sekali. Yang ketujuh, za'faran. Yang ke-8 ialah namanya habbatus sauda. Ini merupakan di antara ke-8 makanan yang Nabi tak tinggal. Di samping kambing dia makan, susu kambing dia minum. Termasuklah ke-8 merupakan makanan yang Nabi makan, sehingga ulama-ulama berkata bahawa itulah rutin makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya tuan-tuan ialah apa kita kenal tentang persoalan makan ini? Kismis merupakan satu makanan yang dianggap gula-gula, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sejenis buah kering yang paling berkhasiat di muka bumi. Sepakat sehingga saya fikir dalam konteks amalan perubatan sekalipun menganggap bahawa makanan nama kismis merupakan zat besi. Ada zat besi, ada potasium, ada magnesium, ada kalsium, vitamin yang banyaklah tuan-tuan ya. Vitamin B1, B3 bahkan B6 sekalipun, yang ia menghasilkan kekuatan kepada orang makan kismis. Sekurang-kurangnya kata disebutkan ulama, makan kismis cerdik insya-Allah. Termasuklah kurma dan sebagainya. Jadi saya fikir dalam kesempatan yang ada pada petang ini, yang penting ialah kita melihat bahawa kesemua makanan ini ada di sana kekuatan yang sendiri kerana ia makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mungkin banyak Ustaz Fauzi perbincangan kita akan datang, kita akan bincang tentang hakikat sebenarnya makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang disunahkan Nabi, yang tak kita tinggalkan. Bagi saya tuan-tuan sedikitnya, kalau kita makan pun daging kambing, nasi hujan panas, hujan malam, taklah kita orang Melayu ni jauh sekali tuan-tuan, entah bagi berapa banyak nasi. Jadi jangan lupa makan sunnah Nabi. Dengan makanan-makanan tadi insya-Allah melengkapkan kita punya kesihatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ruslan. Lepas ni kita pakai cari makanan sunnah tuan-tuan puan-puan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, artinya makanan sunnah ialah makanan yang Nabi makan, makanan yang Nabi orang kata Nabi suka. Termasuk ceritakan tadi barangkali Nabi anggur ataupun madu dan sebagainya. Saya tak nak kupas orang puan-puan, cuma nak tanya yang bahagia Puan Eliana kita, yang inilah kali pertama beliau muncul dalam Akuliah secara langsung pula tu. Ni memang satu orang kata apa, satu anak tangganya untuk melonjak ke lebihan tinggi lagi insya-Allah. Satu hadis Puan Eliana disebut bahawa Nabi sebut tidak ada satu karung yang paling buruk bila dipenuhkan ialah perutnya sendiri. Karung, bukan karung. Di Kelantan karung itu mengkarung. Macam anak biawak kecil ya. Jangan salah sebut, dia ada sabdu tu, karung. Ini karung. Karung tu bekas. Tidak ada bekas yang lebih buruk kalau dia penuh melainkan perut. Sebab tu Nabi sebut dalam satu sebuah hadis, Puan Elena, kalau nak makan juga 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan. Saya duduk gambarlah Puan Elena macam mana nak bagi 1/3 ni. Perut kita bukan transparent, nampak kot luar kan. Macam gelas macam ni kan transparent, boleh bagi. Ataupun kita dengan tanda dengan outline marker ke Puan? So nak tanya Puan, bagaimanakah dari sudut orang kata apa, dari sudut sainsnya, sains kesihatannya, cara makan ataupun nak kawal kehendak selera yang membuak-buak ni? Silakan Puan Eliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fauzi serta penonton-penonton di rumah dan juga di sini pada hari inilah. Okey, pertamanya ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah ni ialah satu yang amat lengkap, terutamanya dalam proses kita untuk menurunkan berat badan. Sebab Rasulullah menyebut tentang 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 itu adalah untuk nafas ataupun udara. Dan ini kita boleh tengok secara praktikal kalau ustaz dan penonton sendiri berfikir tentang konsep blender atau pengisar itu sendirilah. Contohlah kita nak kisar buah apple. Bayangkan kalau kita letakkan buah apple tu penuh dengan 3/3 blender tu, adakah kita akan dapat kisaran yang sempurna? Satu, sudah tentu kita tidak akan dapat kisaran yang halus dan mungkin dia akan terkeluarlah daripada blender.
Dan yang kedua, bayangkan kalau kita gunakan 2/3 apple dan masukkan 1/3 daripada blender tu ialah dengan air, dan perkara yang sama juga akan terjadi, iaitu satu, kita punya kisaran tidak akan halus dan juga akan melimpah keluar. Dan inilah konsep yang Rasulullah sebut pada kita, di mana contoh bila buah apple kita masukkan 1/3, 1/3 pula dengan air, dan 1/3 tu ialah biar ada ruang udara untuk kita blend tu, insya-Allah hasil kisaran kita akan jadi halus lah. Dan sama juga konsepnya dengan cara kita proses penghadaman kita lah. Kalau kita sumbat semua benda dalam satu masa, kita tidak akan dapat manfaat yang maksimum lah sebenarnya. Dan secara saintifiknya, sebenarnya bila mengikut sunnah Rasulullah ni, kita insya-Allah akan dapat menurunkan berat badan. Satu, benda yang pertama untuk mengawal selera makan ialah dengan cara kita makan sedikit tetapi dan kunyah dengan perlahan-lahan lah. Caranya Rasulullah dah bagi tahu kita supaya kita makan hanya dengan menggunakan 3 jari sahaja, dan kita makan kunyah selama 40 kali. Sebab terbukti secara saintifik bahawa selepas kita makan, mula daripada kita makan, kita hanya akan mendapat kita kata signal bahawa kita sudah kenyang hanya dalam masa 20 minit sahajalah. Okey, dan yang kedua, kita kena makan buah dulu sebelum makan, dan ini dikatakan juga oleh Rasulullah sebabnya buah ni dia mengandungi banyak serat dan fiber lah. Jadi bila ada serat, kita akan rasa kenyang, dan bila kita makan pun tidak akan banyak lah. Dan ketiga, bertepatanlah dengan konsep yang Rasulullah kata, iaitu kita berhenti makan sebelum kenyang, sebab kita kena ingat bahawa seperti saya katakan tadi, kita punya otak hanya akan terima signal kita kenyang hanya selepas 20 minit kita mula makan lah. Rasanya mungkin ini akan memberi sedikit panduan bagaimana kita boleh menurunkan berat badan mengikut sunnah. Terima kasih. Terima kasih Puan Elena, sebab tu dia maintain. Sebab dia makan ikut sunnah. Ikut sunnah. Jadi tuan-tuan puan-puan, tadi kan makanan sunnah, sekarang ni makan ikut sunnah. Tadi Puan yang sebut tentang makan dengan 3 jari, barangkali dia tak sempat nak kupas habis. Ada orang tanya, kalau makan nasi dengan 3 jari, lambat habislah Puan. Nabi makan buah kurma dengan 3 jari, nasi pulunglah dengan 5 jari. Apa pun puan-puan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Habib. Negeri Kelantan yang aman makmur sentiasa, insya-Allah. Darul Naim tu negeri yang penuh dengan nikmat yang melimpah ruah, masya-Allah. Di Kelantan ni saya lihat orang Kelantan kaya-kaya, rumah di benda tu yang dia naik jadi banglo yang besar-besar. Barangkali sebab ialah orang kaya-kaya dan ikut sunnah Rasulullah, seorang ahli perniagaan terkenal. Apa perempuan-perempuan, kita cerita bab makanan sunnah, dan di hadapan saya ramai penonton-penonton nak lihat secara live Al-Kuliah pada petang ini. Kita nak bagilah peluang ada mereka pula tanyakan soalan secara live juga kepada ahli panel pada petang ini. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz Ruslan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu agar makanlah makanan daripada air tangan orang yang bertakwa. Sila Ustaz jelaskan mengapa dan apakah hikmahnya daripada anjuran itu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji yang bertanya pada petang ini. Saya air tangan. Nabi sebut makanlah daripada air tangan orang bertakwa. Nabi tak sebut air kaki, ya, air tangan. Jadi kita minta Ustaz Ruslan kupaskan kenapa Nabi sebut air tangan, apa signifikannya tangan tu keluar air dan kita minum ataupun kita makan hasil air tangan dia. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Kita bercakap tentang soal makanan. Dalam Islam diajar kepada kita kulu, makan min tayyibati ma razaqnakum, daripada benda-benda yang baik.
Antara yang baik tuan-tuan, bukan setakat makanan tu elok, cantik, tidak buruk, tetapi makanan itu dibuat oleh orang-orang yang beriman. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bercakap tentang isu ini. Dianjurkan kepada kita supaya makan makanan daripada kalangan orang bertakwa. Sebab itulah saya nak anjurkan. Bukan setakat di luar, di rumah pun sama. Arti kalau di rumah tuan-tuan, kalau mak tak semayang, ayah tak semayang, payah dapatkan makanan yang bertakwa. Sebab itulah makanya dalam hukum hidup kita, mengapa Nabi mengajak kita supaya makan makanan kalangan orang bertakwa? Yang pertama sekali, kerana makanan orang yang memasak orang bertakwa tuan-tuan biasanya ada keberkatan. Mestilah biasanya orang bertakwa ni dia nak masak tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya. Kalaulah termasuk garam sampai 4 sudu pun subhanallah, dia tak sebut benda lain, sekurang-kurangnya lah. Kalau masuk gula sampai 3 kilo pun contohnya lah, dia akan kata subhanallah. Maknanya dimula dengan ucapan bismillah, ucapan Allahu Akbar dengan nama Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah biasanya orang yang bertakwa ni dia tak ambil sumber makanan haram. Sebab dia bertakwa. Maknanya pendapatannya rezeki yang halal. Sumber makanan pun halal. Rezeki yang halal. Dia beri makanan, dia beli makanan halal. Dia masak cara halal. Maknanya makanan yang Allah berkati. Nampak tak? Yang ketiganya ia menunjuk kepada kita bahawa orang yang bertakwa dia dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena ingat bahawa dalam persoalan makan ini kita mesti jadikan sebagai sempadan, jangan serba makan. Orang Kelantan kata makan belaka, siapa tak kira. Yang halal tak boleh. Pilih yang baik supaya akhirnya menjadi makanan kita, darah kita besar dalam keadaan diradai, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Tadi kita dah dengar persoalan daripada Cik Awel kita. Kita dengar pula soalan kedua, barangkali ada Cik Mek ke, Cik Awel lagi ke? Silakan. Silakan soalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu soalan. Mengamalkan makanan sunnah menjana kesihatan yang baik, namun adakah memadai dengan amalan pemakanan sunnah sahaja tetapi mengenepikan amalan ibadat wajib dan sunat yang lain seperti ibadat puasa? Terima kasih. Barangkali ini silakan ahli panel untuk menjawabnya, silakan. Puan Eliana, silakan. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya amalan makanan sunnah ni merupakan satu amalan yang sangat lengkap, dan bila kita mengamalkan sebenarnya dia ada setiap apa yang disarankan oleh Rasulullah tersebut adalah merupakan satu yang paling bagus daripada segi saintifik dan sebagainya lah. Contohnya Rasulullah menyarankan seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah menyarankan kita makan secara orang kata apa, perlahan-lahan dan tidak kerap dan sebagainya lah. Dan sebenarnya daripada segi sudut makanan sunnah juga dia perlu diamalkan lah. Contoh seperti kata Ustaz Roslan tadi untuk mengamalkan pengambilan buah-buahan seperti kurma, madu dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun kena juga mengikut zaman sekarang ni macam mana pattern dia, tapi kita tidak boleh tinggalkan makanan sunnah lah. Itu saja. Okey. Terima kasih Puan Eliana. Ajulah soalan apa pun dia boleh jawab, insya-Allah. Kita teruskan soalan yang ketiga daripada penonton-penonton warga ataupun rakyat Kelantan Darul Naim, silakan. Siapakah penonton yang ketiga nak tanya? Okey, ada rupanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Hajah Kartini Haji Musa, pengerusi Puspanita Jabatan Bahagian Pelajaran Negeri Kelantan, ingin mengajukan satu soalan buat Puan Nur Eliana. Puan Nur Eliana, adakah benar jika nak kurus jangan makan? Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan jangan sesekali tinggal makan malam? Bagaimana yang tinggal makan malam dia akan dimakan usia dan kolesterol dalam badan akan berganda. Bilakah waktu sesuai untuk makan malam, Puan?
Sekian, Okey. terima kasih. Terima kasih. Soalannya panjang. Tapi saya dengar tadi kan, apakah kau nak kurus, kita jangan makan. Bukan kata kurus, mati tu. Tuan-tuan puan-puan. Ada kaitan dengan makan malam. Sebab ada pendapat kata, jangan tinggal makan malam. Kita tanya pakar yang berkaitan dengan diet ni. Silakan Puan Eliana. Okey, terima kasih kepada penonton yang bertanya. Saya rasa penonton yang bertanya ni dia mungkin mengamalkan makan malam kerana nampak comel lote sahaja. Okey, sebenarnya dalam kita punya seharian untuk kita mencapai kesihatan yang optimum, kita disarankan untuk tidak meninggalkan makan malam lah. Seperti mana yang Rasulullah dia bagi tahu kita dah. Okey, benda ni cukup lengkap. Sebabnya, bila kita tinggalkan makan malam, otak kita akan cakap yang kita sangat lapar dan bila macam ni, bila kita ambil makanan yang seterusnya, kita akan ambil dengan sangat banyak. Bila kita makan sekaligus dengan banyak dalam satu masa, ini akan menyebabkan gula yang kita makan daripada makanan tadi akan ditukar kepada lemak. Dan lemak ini juga akan menyebabkan kita nampak gemuk lah, lemak di bawah kulit sebenarnya. Dan yang keduanya ialah kita tidak digalakkan untuk meninggalkan makan malam ni kerana ia boleh merendahkan kadar metabolisme kita sebab kita akan guna tenaga daripada yang lain lah. Dan waktu yang sepatutnya kita makan malam ialah sebelum sembahyang maghrib. Okey, terima kasih Puan Eliana. Kita berehat seketika. Majlis menjunjung kasih di atas sudi ampun perkenan Yang Maha Mulia Pemangku Raja Kelantan Tengku Muhammad Faris Petra Ibn Sultan Ismail Petra berangkat mencemaduli ke siaran langsung program Al-Kuliah pada petang ini. Ampun tuanku, Patik mohon meneruskan acara Al-Kuliah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk makanan sunnah yang macam mana kita lihat pemakanan yang berkaitan dengan sunnah dan bagaimana kaedahnya. Kita teruskan yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad. Ustaz, kalau kita lihat ini banyak produk makanan sunnah muncul di pasaran macam cendawan tumbuh di musim hujan. Secara positifnya bagus Ustaz, beri peluang kepada umat Islam membuat pilihan. Tapi ada setengah-setengah umat Islam dia tidak ambil kesempatan Ustaz. Dia tak rebut peluang yang ada ini. Malah kadang-kadang sampai ada Ustaz yang makan kaca pun ada. Sebab dia belajar kalau makan kaca ni nak test ilmu kebal dia. Bila Ustaz terangkan kepada kami semua bagaimanakah caranya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Pengurusi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Muncul macam cara Ustaz makanan sunnah. Masuk juz tok guru tu tak angkat-angkat Ustaz. Baik. Kita bercakap tentang makanan sunnah. Apalagi makanan yang paling terbaik. Makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi memakan disebutkan 8 perkara dengan madunya, dengan habis sauda, menandakan ia sesuatu yang sempurna, yang elok, yang baik dalam kerangka untuk membangun peradaban diri, jiwa dan hati murni. Suatulah tuan-tuan, persoalan sekarang dalam masyarakat kita bahawa kadang-kadang dalam masyarakat kita kadang-kadang tak ada pilihan. Sebab bagi saya, promotion itu paling penting. Kita kena promosikan. Tetapi masyarakat kita kadang-kadang dia ambil satu sikap yang lain. Maklum dia orang Kelantan, mahal Ustaz, mahal berdoa nah. Ya. Iyalah benda mahal, tapi kalau benda elok, kalau mahal, orang kata apa tuan-tuan? Allah membeli dan kita menang memakai. Dekat benda yang mahal, kita pakai dekat menyempurnakan kita suatu nikmat dengan madunya, za'faran, dengan habut sauda, dengan segala-galanya. Jadi kita nak letak di mana tuan-tuan? Apa kita sanggup makan makanan yang murah, tetapi kesihatan kita makin terjejas? Ataupun kita makan makanan yang mahal tetapi menghasilkan kita yang baik, fizikal baik, bahkan akal kita pun baik, berfikir dengan logiknya dengan baik dan segala-galanya. Kita dapat ini sesuatu daripada hadis Nabi SAW. Suatu Nabi anjurkan kita makan makanan yang baik. Kenapa? Dibimbangi kalau kita makan tak baik, menyebabkan kita akan jadi buta mata hati, buta perasaan, buta jiwa. Satu tuan-tuan. Yang kedua, dalam konteks masyarakat kita, apa yang paling penting ialah kesedaran masyarakat. Satu saya ingat, masyarakat sudah sedar tuan-tuan, dia akan pilih. Apalagi dalam promotion kita lakukan ialah kadang kita nak cari benda tempatan pada benda yang luaran.
Maka dalam Islam dah ada makanan terbaik, maka pilih yang dan mengapa. Jadi bagi saya, langkah bijak ialah kita mesti meletakkan bahawa kesihatan lebih mulia daripada yang lain dan kesembuhan hidup lebih baik daripada yang lain. Kalau itu menjadi amalan kita, insya-Allah makanan sunnah kita pertahankan menjadi amalan seharian kita. Mahal pun tak apa, tapi kita kadang segar, bugar, sihat insya-Allah. Wallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz Roslan, tuan perempuan. Kita cerita bab makanan sunnah. Orang Kelantan kata makanan sunnah. Apa perempuan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih, syukria kepada anda semua, sama ada orang Melayu ke, orang Arab ke, orang Inggeris ke. Thank you very much sebab melihat menonton Al-Quran secara live pada petang ini di Jom Heboh, Kelantan Darul Naim. Okey, kita balik pada yang bahagia Puan Eliana. Cerita bab makanan sunnah lagi Puan. Puan ni orang yang pakar dalam bab dietitian, dia pakar dietetik dari USM, Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian Kelantan, orang tersohor di sana. So nak tanya Puan, kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah tak pernah sakit perut, tak pernah ceret-beret macam kita kan. Jadi barangkali sebab Rasulullah dia jaga pemakanannya, dan Rasulullah tak pernah campur makanan itu dengan makanan ini ke, sebab ada pantang-pantangnya. Begitu. So ada tak Puan pantang-pantang dalam makan ni? Saya pantang jumpa je. Saya sapu. Tak kira lah kambing ke, sup ekor ke, sup belut pun saya hentam juga. Jadi nak tanya Puan lah, ada tak pantang-pantang jangan sampai menjadi keracunan makanan? Silakan Puan Eliana. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya pantang-pantang dalam Islam ni, terutamanya yang dikatakan oleh Rasulullah tu sangat-sangat adalah sempurna daripada segi saintifik sebenarnya. Okey, kita ambil contohlah, Rasulullah kata dia kalau boleh elakkan makan ikan bersama daging lah. Rasulullah bercerita tentang protein dan protein. Okey, kenapa? Sebabnya bila protein berlainan, contoh protein daripada daging dan ikan, dia memerlukan cara kita kata penghadaman yang berlainan lah sebenarnya. Dan bayangkan kalau tiba-tiba kata kalau Ustaz Fauzi tadi makan sup belut, dan macam-macam sekaligus, ini satu akan membebankan satu sistem penghadaman kita lah. Bila ikan dan daging ni juga dimakan bersama, ini akan mengurangkan jus pencernaan itu sendiri. Bila jus untuk mencernakan protein ni berkurangan, ini akan menyebabkan makanan yang kita makan tidak akan dicerna dengan sempurna. Dan inilah sebenarnya faktor kenapa kita boleh mendapat sakit perut dan sebagainya. Dan yang kedua kita ambil contoh, Rasulullah larang kita daripada ambil susu bersama cuka. Kenapa ada reason di sebalik ni, sebabnya bila kita makan susu bersama cuka tersebut dia akan mengganggu sebenarnya enzim yang akan digunakan untuk kita menghadamkan protein tersebut. Jadi sepatutnya bila kita makan protein, kita makan lauk ni, ayam, ikan dan sebagainya, termasuklah susu yang saya katakan tadi, kita nak dapat manfaat dia lah, nak dapat asid amino dia supaya kita boleh serap oleh badan dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita hanya makan banyak tapi tak dapat manfaat yang maksimum lah. Dan yang ketiga Ustaz, yang paling biasanya kita amalkan lah, terutamanya wanita-wanita, ialah kita ambil buah bersama dengan susu. Rasulullah larang kita ambil buah bersama dengan susu, sebabnya buah ni sebenarnya sangat senang untuk dicernakan. Dia ambil masa dalam setengah jam je. Tapi bila kita makan bersama susu ni ialah satu benda yang agak lama untuk dicernakan. Jadi buah ni dia akan remain, maknanya kekal dalam perut dalam masa yang lama, sebab dia nak kena tunggu susu tu kita hadamkan dulu. Jadinya kita tak akan dapat manfaat yang terbaik daripada apa yang kita makan. Dan satu ini, bila kita penghadaman tidak sempurna akan menyebabkan sakit perut, kembung perut, cirit-birit dan sebagainya lah.
Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Elena tuan perempuan. Kalau kita perhatikan betul-betul, kalau ikut makanan sunnahnya bukan kata makanan tu tengok kepada buah kurma sahaja, tetapi juga ada kaedah jangan campur-campur. Jadi tuan perempuan, lepas ni kita berhati-hati ya, demi orang kata perut kita. Dan kalau kita sakit pun siapa yang susah? Saya juga yang susah. Jadi tuan perempuan, pada petang ni kita teruskan lagi. Kita beri masa lagi dari Ustaz Roslan. Ustaz, kita cerita buat makanan sunnah ni sebab tadi ada orang dia tak makan langsung Ustaz. Kadang-kadang makan sikit-sikit je. Sebab nak diet lah, sebab nak kuruskan badan lah. Tapi dia jaga makan Ustaz. Tapi tidur kuat pula. Sampai berdengkur-dengkur tidur. Dia jaga makan tapi senaman tak ada. Apa lagi Ustaz? So nak tanya Ustaz, ada tak amalan-amalan lain yang kata apa selari dengan penjagaan makanan secara sunnah ataupun cara Islam? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih pengurusi Al-Fadhil Ustaz Fauzi, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton di rumah di depan dataran pada petang ini. Ialah kalau kita bercakap tentang soal pemakanan dalam sunnah atau pemakanan sunnah. Memanglah kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, Nabi makan dalam keadaan satu sederhana. Yang kedua, kehalalan tu Nabi jaga. Jadi kalau kita ambil kedua kaedah sebagai pemakanan kita, insya-Allah semuanya selamat. Masalahnya sekarang kadang-kadang macam Ustaz sebut tadilah, makan okey, tidur pun okey juga, lebih kadang-kadang. Itu masalahnya. Maka di situ bagi saya yang paling pentingnya ialah kita mesti ada keseimbangan. Saya dapat melihat dalam beberapa perkara tuan-tuan berasas kepada pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahawa dalam kita nak menyeimbangkan antara makanan sunnah ini dengan makan amalan yang lain, antaranya ialah kita mesti bersama minum air zam-zam. Ini mungkin satu amalan orang kita tak buat, yang orang kita kadang-kadang tak nak buat. Sedang Nabi kata apa? Ma'uz zamzami lima syuribalahu. Makna air zam-zam ada maksud yang tersirat. Kalau kita minum dengan makanan kita jaga, sunnah jaga, kemudian kita minum air zam-zam, ia akan menghadamkan makanan kita. Dan kata Ibnul Qayyim, dia akan memberikan kita kekuatan, keanjalan sudut tubuh badan kita menjadi tubuh badan yang kokoh, yang kuat, yang sihat. Ini satu kehebatan. Yang keduanya ialah kita perlu menjaga makanan sudut kita, makanan ya tuan-tuan, jaga dengan kita sentiasa mengingati bahawa sama dengan kita bersiwak. Siwak, saya tak nak panjang lah, tapi nak sebut kepada tuan-tuan, siwak ini merupakan amalan yang akan mengharmonikan. Sebab kalau kita makan melekat, dan siwak ini rupa-rupa mengandung semacam-macam perkara. Ada klorida, ada potasium, ada sodium, ada fluorida, macam-macam, sulfur dan sebagainya. Dia membantu kita. Akhirnya dengan bersiwak itulah akan menghilangkan kekotoran. Sekurang-kurangnya lah ya, dalam konteks orang kita membasuh gigi, gosok gigi lepas makan. Ini kadang-kadang makan pukul 8 malam, tu tidur, akhir besok pagi apa berlaku wallahu alam ya. Bayangkan dalam agama ni begitu keadaannya, Nabi ajar pada kita. Termasuklah perkara yang lain ialah dengan kita di antara amalan yang kita kena jaga ialah kita makan dengan berhemah. Ini satu benda yang penting. Bersederhana. Makan tetapi berhenti belum kenyang. Jangan dah makan sampai dengan pinggang-pinggang tibai. Tak boleh lah ya. Kita makan tapi dengan kita mengambil pendekatan berhenti belum kenyang Ustaz wallahu alam. Ya, orang kata makan bila lapar Ustaz kan? Ya, berhenti betul. Sebelum kenyang. Tanda kenyang ialah sendawa. Ada orang dia berhenti bila sendawa ke 40. Salah tu. Sendawa sikit dah kena berhentilah. Yang tak habis Ustaz, tak habis simpanan peti ais, besok kita pangatkan balik, kita makan lagi. Jangan membazir. Okey tuan perempuan, kita teruskan lagi. Cerita bab makanan sunnah ni seronok sebenarnya sebab hari-hari kita jumpa makanan. Hari-hari malam-malam kita jumpa makanan. So benda ni satu rutin harian kita. Kena perhati betul-betul. Puan Elena ya, ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi menyebutkan bahawa Aisyah menceritakan bahawa Nabi sangat suka minum madu. Nabi sangat suka manisan. Malah diceritakan Nabi kadang-kadang dia campur air ni, dia campur dengan buah kurma, dia buat macam jus kurma. Ataupun kadang-kadang dia campur dengan madu, buat air madu lah. Jadi nak tanya Puan Elena sebagai seorang pakar dari USM Kebangkitan Kelantan, nak tanya Puan Elena, kalau kita ambil katalah kurma ataupun madu lah dalam jumlah yang berlebihan ataupun banyak, adakah mendatangkan mudarat kat kita? Sebab kan kita tahu madu tu khasiatnya penawar. Tapi kalau banyak sangat, mudarat tak Puan? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Okey, sebenarnya kita ni kadang-kadang kita mengamalkan makanan tu sunnah.
Makanan tu sahaja sunnah, tapi sebenarnya cara makan tu yang tak sunnah. Okey, Rasulullah pun sebenarnya dia makan secara sederhana. Kita tahu bahawa kurma dan madu ni salah satu makanan yang sangat digemari oleh Rasulullah dan dia mempunyai pelbagai khasiat. Contoh kurma lah, kurma ni ada kalsium, ada zat besi, di samping dia bagi tenaga pada kita. Dan sama juga dengan madu sebenarnya. Madu ni pun dia ada tenaga yang boleh bagi kita tenaga secara cepat dan dia juga ada vitamin dan juga mineral lah. Tapi kita kena ingat bahawa corak pemakanan kita sekarang ni dah tak sama macam zaman dulu-dulu. Sekarang ni kita makan nasi, lepas tu kita makan macam-macam. Kita ada fast food dan sebagainya. Jadi bila kita ambil makanan sunnah ni secara tak bertepatan, ini dia akan memudaratkan kesihatan pula lah. Contoh kita ambil kurma dan madu lah. Okey, kurma dan madu ni dia bagi kita gula dan tenaga lah. Maksudnya tenaga dia bagi kita. Okey, dan tenaga ni bila kita ambil lebih, tinggi gula dalam badan kita, ini akan menyebabkan gula ni ditukarkan kepada lemak. Sebab zaman sekarang ni kita punya cara hidup dah berlainan. Boleh kalau kita, bukan boleh lah, sepatutnya kita kena amalkan makanan sunnah. Kalau nak ambil banyak dengan syarat, satu, kena kurangkan makanan yang lain. Maknanya hari ni nak makan kurma lebih sikit, maknanya nasi dah kena cut siap-siap, dah kena potong. Air manis jangan ambil lah hari ni kalau nak ambil madu. Dan kadang-kadang ni lah konsep yang pesakit, bila dia datang, dia marah kita pula. Kita bukan tak bagi ambil madu ataupun kurma, tapi kita nak dia ambil dalam kuantiti yang sederhana supaya gula tak naik, berat badan tak naik, dan kena berwaspada lah sebenarnya bagi pesakit yang ada kencing manis lah. Okay, terima kasih. Okey, Puan Eliana, tentang cerita bab kurma dan madu ni memang itulah. Kalau di Kelantan memang itulah makanan sunnahnya. Jadi tuan perempuan, cerita kita teruskan lagi. Al-Kuliah apa pun perempuan, kita ada masa lagi. Apa kata kalau kita berehat seketika untuk kita jamah makanan sunnah di rumah. Jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Mantuhul mubinu ainunmu ainun ya Allah wahai mantuhul mubinu. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana setia bersama Al-Kuliah pada petang ini, dan saya rasa terharu sungguhlah sebab buh Kota Ilmu Johor Bahru Kelantan ni sampai melempar-lempar hari ini pada petang ini untuk sama-sama saksikan Al-Kuliah secara live, secara langsung. Jadi tuan-tuan, kita teruskan tentang makanan sunnah kita, dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ruslan Muhammad dan juga Puan Eliana daripada USM Kubang Krian. Ustaz, saya tanya Ustaz, ni nak tanya beza Ustaz, beza. Ada setengah dia kata ini makanan sunnah. Ada setengah dia pula ini makanan halalan thayyibah. Jadi kita biasa dengar ni halalan thayyibah, satu lagi makanan sunnah. Beritahu Ustaz bezakan, jelaskan apa bezanya lah antara makanan sunnah dengan makanan halalan thayyibah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asasnya mudah saja. Dalam Al-Quranul Karim Allah sebut minta supaya kita makan min tayyibati ma razaqnakum. Satu ayat. Daripada makanan yang elok, yang baik-baik, yang sempurna. Satu lagi Allah sebut halalan tayyibah, makan halal yang baik. Maknanya makanan sunnah bersama dengan halal tayyiban, tuan-tuan, macam adik-beradik, seibu sebapa daripada sumber yang sama, rahim yang sama. Itulah kenyataannya. Sebab itulah tidak adil tuan-tuan, kita namakan makanan sunnah namanya buah kismis, namanya za'faran, namanya jus tok guru, tetapi duit kita daripada mana? Duit haram. Lepas kita tikam ekor, bukan 4 ekor, 16 ekor dah, ya, tambah ekor. Tuan-tuan, tak kena. Bermaksud, bagi saya bermaksud bahawa halalan thayyibah maksudnya lah rezeki, sumber pendapatan. Barulah kita membeli makanan sunnah tadi. Maknanya kedua ini kita kena gandingkan sama. Begitu juga kita duit, alhamdulillah, sumbernya Masya Allah halal. Masya Allah, kerja pagi balik petang dapat halal. Tetapi beli pula makanan yang bukan sunnah, yang boleh merosakkan fizikal. Kita punya perut meragam, kata Ustaz tadi, sampai 4 kali cerah perut. Orang kata cerah perut, cerik-berik lah tuan-tuan, ya. Tak kena juga. Jadi maknanya gandingan di antara halalan thayyibah dengan makanan sunnah perlu digandingkan sama, barulah menghasilkan banyak dari sudut fizikal yang sihat, fizikal yang sempurna, dan hidup kita pun hidup yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Terima kasih Ustaz Roslan. Saya sebenarnya orang perempuan sudah 2 hari berkampung, insyaAllah besok berkampung lagi di Kelantan Darul Naim. Dan saya lihat suasana cukup bagus untuk kesihatan. Sebab di sini tak dibenarkan merokok di khalayak ramai. Alhamdulillah seronok saya orang perempuan. Sebab yalah kita tahu merokok itu membahayakan kesihatan. Kotak rokok pun dah ada dah. Tapi orang nak juga. Sebab orang tak nampak dah dalam ni. Orang tak nampak jantung. Orang tak nampak dalam perut. Sedangkan ada satu kata-kata hikmah. Dia kata apa? Perut itu sarang penyakit. Kita tanya pula pakar dia, Puan Eliana pula. Apa ceritanya Puan? Setakat sejauh manakah dikatakan perut ini rumah segala penyakit? Silakan Puan. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kesian dekat perut kan. Sebab tiba-tiba jadi sarang penyakit. Sebenarnya saya rasa punca kepada penyakit ni ialah nafsu lah sebenarnya. Satu, nafsu kita untuk makan dengan banyak. Sebab kita tak tahu, kita tidak mendalami sunnah-sunnah yang sepatutnya lah. Okey, satu memang benar sebenarnya punca apa kita mendapat penyakit dan sebagainya adalah disebabkan oleh makanan lah. Sebab kita makan sekarang, dia dah lain dengan zaman dulu. Kita makan makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi lemak. Kita ada kedai makan yang banyak, terlalu banyak. Terutamanya di Kelantan ni dia terkenal dengan makanan yang manis-manis dan sedap-sedap lah orang kata. Sebab tu lah rakyat Kelantan ni dia comel-comel belaka, comel hotel orang kata lah. Okey. Dan sebenarnya selain daripada faktor makanan yang utama ni, salah satu faktor yang menyebabkan kita ni kata mendapat penyakit ialah cara hidup kita lah sebenarnya. Hari ni pun saya dah dengar orang mengeluh, alamak jauh lah nak parking, malas lah berjalan, nak datang ke Jom Heboh ni. Bila maknanya kita punya cara hidup yang sedentary, maknanya kita tak melakukan senaman. Sedangkan pada zaman Rasulullah ni dia banyak berjalan, maknanya dia menunggang dan dia banyak aktiviti fizikal yang dia lakukan lah. Dan bila punca penyakit ni ialah sebenarnya disebabkan oleh obesiti. Dan bila kajian dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2006 lah, ni beberapa tahun yang dulu, sebenarnya 2 daripada 5 orang antara kita ni ialah terdiri daripada mereka yang berlebihan berat badan ataupun obesiti lah. Tu kita tak tengok lagi prevalence di Kelantan. Sebab orang Kelantan ni pagi dia makan nasi belauk, petang dia makan nasi, malam pun dia makan nasi. Dan sebenarnya kita kena imbangkanlah pemakanan kita. Sebab bila tinggi tenaga yang kita ambil, kita makan banyak tapi kita tidak mengeluarkan tenaga tu melalui aktiviti fizikal. Okey, jadi kalori yang berlebihan tu akan menjadi lemak dan kita akan mendapat penyakit dan obesiti lah. Terima kasih Puan Eliana. Cukup jelas keadaan perempuan. Lepas ni kita pakat jagalah perut kita. Dan diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kata Imam At-Tirmizi, diceritakan dada Rasulullah. Dada Rasulullah itu kata Imam Tirmizi lebih tinggi daripada perutnya. Bayangkan dengan kita pula tuan-tuan, macam mana ya? Dada Rasulullah lebih tinggi, artinya dada Rasulullah lebih ke depan, perutnya ke dalam. Jangan pegang perut anda. Lagi dalam perempuan kita teruskan bagi Ustaz Roslan pula. Ustaz, ni cerita di Kelantan Ustaz. Kalau peniaga-peniaganya orang puai belaka, orang Tino Ustaz. Kat tempat lain orang lelaki-lelaki. So nak cerita Ustaz. Ustaz bagilah pesanan nasihat Ustaz tentang kadang-kadang meniaga warung ke apa, tak jaga kebersihan. Basuh pun tak betul, darah ada lagi kadang-kadang. Boleh tak Ustaz bagi nasihat sikit pada warga, kata rakyat Kelantan khususnya rakyat Malaysia amnya tentang kebersihan supaya jaga ni kesihatan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fauzi. Sebab itulah manusia yang dibentuk hati jiwa berasaskan agama, dia nak jaga serba-serba bersih. Pakaian bersih, tempat tinggal bersih, bahkan soal makan pun bersih. So bagi saya, kalau kita lihat balik dalam konteks agama, bila Allah kata dalam ayat sebutkan tadi, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah kata apa tuan-tuan? Makan rezeki yang elok-elok. Yang elok kata ulama, tayyibat maknanya daripada kebersihan. Punca pendapatan bersih. Tempat pun bersih, bekas pun bersih. Ni kalau kita berniaga pasar malam, pasar tani, di pasar besar kecil tak kira, tak jaga kebersihan tuan-tuan, alangkah hinanya kita. Kita seolah mengundang penyakit.
mengundang demam selsema, kepialu, denggi, macam-macam demam lah tuan-tuan. Sebab sedang Islam dah kata apa? Nabi bersabda, an-nadhafatu minal iman. Bersih bagian iman. Sebab itulah maka kebersihan tuan-tuan, dia meliputi soal semua sekali. Dalaman luaran termasuk tempatnya, makanannya, semua sekali. Jadi bagi saya ajak di saya terutama tuan-tuan, kita semua jagalah kebersihan. Di rumah pun sama, berniaga pun sama, jangan duk fikir. Masalah kita begini kadang-kadang, setanggapan saya, kalau silap-silap lah. Kita kira nak cepat untung. Kira dapat untung cepat. Soal orang sakit kedemam kerana kita, ini masalah. Jangan fikir macam tu. Fikir kita nak benda yang halal, yang tajiban tadi, dengan kebersihan kita jaga, makanan bersih, tempat pun bersih dan hidangan pun bersih, insya-Allah. Kita boleh nikmat yang berpanjangan, insya-Allah. Sihat di dunia, sihat juga di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, sudah jelas. Sudah tengah lagi bersuluh pula tu. Tadi kalau kita dengar Puan Ella sebut tentang bukan kata makanan saja, tapi cara hidup kita pun. Tadi kan diceritakan tentang kalau naik tangga kan satu tingkat naik, janganlah naik lift, naik tangga lah, exercise. Apa pun kesimpulan Puan Elana boleh tak bagi sikit kesimpulan tentang makanan sunnah kita bincang pada petang ini, silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya selepas pada hari ini saya harap kita semua akan dapat jagalah kita punya kesihatan melalui pemakanan kita, dan sebenarnya bila kita amalkan pemakanan sunnah ni, kita makan sedikit, kita makan benda yang berkhasiat, kita bersederhana dan kita lakukan senaman, insya-Allah kita akan mendapat tubuh yang baik dan kesihatan yang optimum lah. Terima kasih. Ustaz Ruslan sikit. Sepatah tuan-tuan ya, kesihatan kita berumur dengan makanan yang baik. Kalaulah kita jaga badan tapi makanan yang masuk tak sihat tuan-tuan, kita tak sihat. Sebab itulah kita mesti ingat bahawa kalau kita jaga kesihatan, insya-Allah bukan setakat fizikal elok, iman elok, kita boleh kebahagiaan yang sebenar. Wallahu a'lam, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Ruslan, terima kasih Puan Eliana dan juga anda semua. Apa pun perempuan, sebagai penghargaan, majlis merafak sembah menjunjung kasih di atas sudi ampun perkenan Yang Maha Mulia Pemangku Raja Kelantan Tengku Muhammad Faris Petra Ibni Sultan Ismail Petra berangkat mencemaduli di majlis ini. Sesungguhnya keberangkatan tuanku pada petang ini telah meninggalkan kenangan manis kepada seluruh warga kerja TV3. Serangkap pantun derapatik, bunga seroja di tepi kali, rimbun putih dengan bunganya. Sungguh bertuah Al-Kuliah petang ini, pemangku raja membawa cahaya. Terima kasih kepada rakyat negeri Kelantan khususnya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk Zone Critical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.